Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dapat kita sambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada tengah hari ini kita akan sambung pada bab yang kedua. Bab yang kedua berkenaan dengan khatam ataupun cap kenabian Rasulullah SAW. Kita masuk pada hadis yang ke-16 yang menceritakan tentang rupa cap kenabian ini dan juga saiznya. Hadis yang ke-16 an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah melihat cap kenabian yang berada di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa benjol daging berwarna merah yang saiznya ataupun rupanya seperti telur burung merpati. Jadinya hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah lah. Dia kata dia kata dia melihat cap kenabian itu ataupun tanda kenabian Nabi SAW itu di antara dua belikat Rasulullah, iaitu di bahagian belakang lah, dua belikat Nabi di bahagian belakang, yang di mana dalam hadis ni disebutkan berupa benjol daging berwarna merah seperti telur burung merpati. Perkataan ghuddatul hamra yang apa ni, yang benjolan berwarna merah tu, ghuddatul hamra, dalam hadis di atas bermaksud benjol daging berwarna merah. Benjol daging berwarna merah dalam hadis di atas digambarkan bahawa khatam nubuwah di badan Nabi SAW itu berupa benjolan daging berwarna merah. Namun dalam riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Samurah ada juga dinyatakan bahawa warna khatam itu adalah menyamai warna jasad Nabi SAW, warna badan Nabi lah. Jadinya ada beberapa pandangan yang menceritakan tentang ni rupa ataupun warna ni lah, warna cap kenabian tersebut. Ada yang mengatakan ada berwarna merah, dan dia juga mengatakan berwarna mengikut menyamai warna kulit Nabi SAW. Jadinya untuk kita rungkaikan kekeliruan ini, sebahagian ulama telah menjelaskan maksud merah dalam hadis di atas bukanlah merah yang menyala tu lah, bukan merah betul, tetapi warna merah kemerah-merahan. Jadinya warnanya adalah kemerah-merahan. Mana yang dalam hadis-hadis dalam bab yang pertama yang kita bacakan, yang kita tahu bahawa kulit Nabi SAW ini berwarna putih kemerah-merahan. Jadinya bukan bermaksud benjolan tanda kenabian tersebut adalah benjolan yang berwarna merah betul. Tetapi merah yang inilah, kemerah-merahan lah maksudnya. Maka khatam ini menyamai warna kulit Nabi SAW yang digambarkan oleh para sahabat sebagai putih kemerah-merahan. Jadinya warna khatam ini samalah macam warna kulit Nabi, yakni putih kemerah-merahan.
Yang seterusnya, ungkapan seperti telur burung merpati adalah dari segi saiz. Dalam hadis disebut saiz cap kenabian itu umpama ataupun seperti telur burung merpati, yang menunjukkan kepada saiznya lah. Saiz dan juga bentuknya yang bulat. Bukan dari segi warnanya, kerana dinyatakan tadi bahawa warnanya adalah kemerah-merahan atau putih kemerah-merahan seperti warna kulit Nabi. Jadinya bentuk ataupun saiz tanda kenabian tersebut adalah seperti telur burung merpati. Jadinya menurut riwayat Imam Ibn Hibban, cap kenabian ini seperti al-bunduqah ataupun peluru daripada daging. Menurut riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, seperti as-sala'ah. Menurut Kamus Al-Marbawi bermaksud gembul, iaitu putik badan atau buku daging. Dalam riwayat Al-Hakim dan At-Tirmizi, khatam ini kelihatan seperti gumpalan rambut. Jadinya ada bermacam-macam tafsiran lah, ataupun bermacam-macam pandangan daripada ulama bagaimana rupa dan juga saiz tanda kenabian. Dan Nabi SAW sahajalah yang di mana Nabi Muhammad ini tanda kenabiannya berada di belakang, di antara dua belikat, di antara dua tulang belikat lah. Dan nabi-nabi lain semuanya berada di tangan. Nabi-nabi lain tanda kenabian ada pada tangan mereka. Ada pada tangan mereka. Kenapa tanda kenabian ni ada pada seseorang nabi ataupun rasul itu adalah untuk menunjukkan bukti bahawa mereka ini nabi lah. Contohnya kalau nabi-nabi lain, tanda kenabian mereka ini ada di tangan. Jadinya kalau mereka ini masuk ke dalam hutan, ada haiwan-haiwan buas ataupun sebagai contoh harimau dan sebagainya, nak makan mereka, nak makan mereka ni, mereka lihat tanda kenabian, tak jadi makan. Sebab mereka tahu yang ni bahawasanya yang datang ke hutan ini adalah nabi. Tu supaya haiwan dapat kenal pastilah. Tapi apa hikmahnya Nabi SAW ini tanda kenabiannya berada di belakang, kerana dengan hanya melihat wajah Nabi Muhammad sahaja, haiwan-haiwan telah mengenali bahawa ini merupakan kekasih Allah, ini merupakan Rasulullah, Rasul akhir zaman. Mereka dah tahu dah, tak perlu nak tengok tanda kenabian. Sebab itu tanda kenabian Nabi berada di belakang, di antara dua belikat, lah, antara dua bahu. Kita sambung pada hadis yang ke-17. An Rumaisah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatama alladhi baina katifayhi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'adh yawma mata ihtazalahu arsyur rahman. Diriwayatkan daripada Rumaisah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW ketika itu, jika aku ingin mengucup khatam di antara dua tulang belikatnya kerana dekatnya baginda denganku, nescaya aku boleh melakukannya. Bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adh pada hari kematiannya, Arash Ar-Rahman telah bergoncang kerana kematiannya. Jadinya dalam hadis ni ada seorang sahabat Nabi bernama Rumaisah radhiyallahu anha, seorang sahabat wanita lah radhiyallahu anha, ingin memberitahu kepada kita bahawa beliau pernah melihat dari dekat cap kenabian pada badan Nabi SAW, sehingga jika dia ingin mencium, beliau boleh melakukannya. Ni untuk menunjukkan betapa dekatnya lah keberadaan Rumaisah itu dengan Nabi, sehingga dia nampak tanda kenabian dan beliau berkata, jikalau aku ingin menciumnya, aku boleh melakukannya, nak cium tanda kenabian tersebut lah. Jadinya apa pengajaran daripada di sini? Ini seorang sahabat Nabi Rumaisah
sahabat perempuan lah. Dan juga ada disebutkan tentang Sa'ad bin Mu'az. Nanti diceritakanlah apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Yang pertamanya kita dapat lihat, pengajaran yang pertamanya kita dapat lihat betapa Nabi SAW ini ialah seorang yang mudah untuk didekati oleh sesiapa sahaja, termasuklah kanak-kanak sama ada lelaki ataupun perempuan. Rumaisah ini ketika mana dia sebut dia menyatakan sedemikian bahawa dia kata aku boleh, jika aku ingin mencium tanda kenabian tersebut, aku boleh melakukannya. Sebab apa? Sebabkan pada ketika itu Rumaisah ini masih lagi kanak-kanak. Rumaisah ini masih lagi kanak-kanak pada ketika itu. Dan juga yang keduanya, daripada hadis di atas juga kita dapat lihat ketinggian darjat sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, di mana di sisi Allah, Sa'ad bin Mu'az ini ketika mana dia meninggal dunia, arasy Allah itu bergegar. Sebagian ulama dia menafsirkan ataupun menjelaskan arasy bergegar kerana gembira menyambut ketibaan rohnya. Jadinya ni hebat Sa'ad bin Mu'az ini, di mana ketika mana kewafatannya, arasy Allah itu bergegar. Arasy Allah itu bergegar disebabkan apa? Disebabkan gembira nak menyambut kedatangan roh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dia merupakan pembesar daripada kaum Aus. Di Madinah kan ada dua, Aus dan Khazraj. Jadinya Sa'ad bin Mu'az ini merupakan pembesar kaum Aus, salah satu kabilah besar daripada golongan Ansar. Golongan Ansar ni adalah golongan yang berada di Madinah lah ketika itu. Kalau Muhajirin itu orang yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah, itu Muhajirin. Tapi kalau Ansar ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok lah ataupun kabilah, iaitu Aus dan juga Khazraj. Jadinya Sa'ad bin Mu'az ini merupakan pembesar kaum Aus lah. Beliau memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah di Madinah sebelum hijrah. Jadinya Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam kerana dakwah Mus'ab bin Umair. Ketika mana Mus'ab bin Umair diutuskan oleh Nabi SAW untuk berdakwah di Madinah, di kota Madinah, sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Jadinya ketika peperangan Khandaq, beliau mengalami cedera parah di dahinya, berhampiran kelopak mata. Sebulan selepas itu beliau meninggal dunia disebabkan kecederaan tersebut. Jadinya Sa'ad bin Mu'az ini ketika mana perang Khandaq, beliau ini cedera di dahi, berhampiran dengan kelopak mata, dan sebulan selepas tu daripada perang Khandaq tersebut, beliau meninggal dunia disebabkan kecederaan tersebut. Jadinya Sa'ad bin Mu'az ini mati dalam keadaan syahid lah. Mati disebabkan luka peperangan, dan beliau ini wafat, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan insya-Allah hadis yang terakhir pada tengah hari ini, hadis yang ke-18. An Ibrahim bin Muhammad qala kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-haditha bitulih wa qala baina katifai khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad, beliau menceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali apabila menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan satu hadis yang panjang. Beliau sebutkan di antara kedua-dua bahu baginda, terdapat khatam nubuwah atau cap khatam nubuwah, cap atau tanda kenabian, dan baginda ialah penutup sekalian nabi. Jadinya dua hadis yang kita bacakan ini jelas untuk kita faham bahawa tanda kenabian itu berada di belakang badan Nabi SAW, iaitu berada di antara dua bahu lah, berada di antara dua bahu baginda Nabi SAW.
Namun menurut ulama, cap kenabian ini bukanlah berada betul-betul di antara betul-betul di tengah antara kedua bahu itu, akan tetapi berada berat di sebelah kirinya, iaitu kawasan berbetulan dengan jantung. Bukan bermakna kedudukan tanda kenabian Nabi itu berada betul-betul di tengah-tengah, tetapi dia lebih cenderung ataupun lebih berat di sebelah kiri lah, bertentangan dengan jantung. Terdapat khilaf di kalangan ulama semasa menjawab persoalan sejak bilakah khatam nubuwah ini ataupun tanda kenabian ini mula ada di belakang Nabi SAW. Ada khilaf lah di antara ulama. Ada yang menyatakan, ada ulama yang berkata khatam itu telah wujud ataupun telah ada sebelum baginda lahir ke dunia lagi. Dan juga itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga ulama mengatakan khatam itu diletakkan oleh Allah ketika baginda dilahirkan. Itu yang ketiga, ada yang berkata bahawa khatam itu diletakkan ketika dada baginda dibedah oleh malaikat Jibril. So ada tiga pandangan. Bila sebenarnya tanda kenabian ini muncul ataupun wujud di belakang Nabi? Yang pertamanya telah ada sebelum Nabi dilahirkan. Lepas tu yang kedua ketika baginda dilahirkan. Dan yang ketiga, ketika mana dada baginda Nabi itu dibelah oleh malaikat Jibril. Ada juga yang berkata khatam itu diletakkan setelah baginda dilantik menjadi Nabi. Dan ada juga pandangan yang keempat mengatakan setelah dilantik menjadi Nabi, baru tanda kenabian tersebut ada pada badan Nabi. Jadinya menurut Imam Ibn Hajar, pandangan yang kuat ialah yang ketiga, iaitu diletakkan ketika dada baginda dibedah. Pandangan inilah yang ditarjih oleh Imam Qadhi Iyad. Jadinya kata Ibn Hajar, pandangan yang kuat ialah tanda kenabian itu muncul ataupun ada ataupun wujud ketika mana dada baginda itu dibedah oleh malaikat Jibril. Dibedah dan dicucikan, dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril lah. So ada pandangan ketiga itulah yang kita boleh pakai ataupun yang kita boleh gunakan untuk kita faham bila sebenarnya wujudnya tanda kenabian ataupun cap kenabian pada badan Nabi SAW. Jadinya itu senanglah untuk kita faham bahawa cap kenabian ini dia ada pada setiap Nabi. Setiap Nabi yang dilantik oleh Allah SWT ini mempunyai tanda kenabian masing-masing. Dan istimewanya Nabi Muhammad SAW ini, di mana yang pada awalnya saya ceritakan, tanda kenabian ataupun cap kenabian Nabi Muhammad ini berada di belakang badan, di bahagian belakang badan Nabi SAW. Berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, lah, tanda kenabian mereka ini ada pada tangan. Tapi special Nabi Muhammad SAW ini, tanda kenabian Rasulullah ada di belakang badannya. Untuk menunjukkan bahawa sebab belakang ini kan tersorok. Jadinya sesiapa yang melihat siapa yang melihat Nabi Muhammad itu akan dapat kenal pasti bahawa baginda adalah seorang Nabi, tanpa perlu dilihat dekat tangan ke, dekat apa-apa ke untuk cari cap kenabian. Sebab tengok sahaja Nabi itu, kita telah tahu bahawa baginda merupakan Rasulullah utusan Allah. Itulah antara hikmah di sebalik kenapa tanda kenabian Rasulullah itu berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Kerana itulah nabi-nabi lain kalau nak tahu dia ini seorang nabi ataupun tidak, kena lihat pada tangan. Tetapi bagi Nabi Muhammad SAW tidak perlu untuk dilihat tanda kenabian. Sedangkan apabila kita berhadapan dengan Nabi, apabila orang-orang berhadapan dengan Nabi, mereka tahu bahawa Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang Nabi. Itu. Jadinya itu sajalah perkongsian hadis. 3 hadis kita bacakanlah pada tengah hari ini tentang cap kenabian. Ada lagi lah beberapa hadis yang kita akan kongsikanlah, kita akan kupaskan dan lebih kurang dalam
adalah dalam 4 ke 5 hadis lagi lah insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Insya-Allah kita bertemu pada hari esok kalau tiada apa-apa halangan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.